Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah bulanan kita, pengajian geopolitik Islam, menggunakan pakai kitab karangan Dr. Taufik Yusof Al-Wa'i, Al-Hadir Al-Alamul Islami, dunia Islam lah, kitab dunia Islam. Kita masuk muka surat, kita muka surat 100 tu kan lah ni, perang 1956 tu. Kita dah cerita sebelum ni perang 1948. Malam ni kita teruskan perang yang seterusnya, perang 1956, muka surat 100. Muka surat 100. Hujan lebat tadi tuan-tuan, bertasik lugok lebat tadi. InsyaAllah. Lah muka surat 100 dah. Kita punya buku sampai muka surat apa? Paling last sekali. Last sekali muka surat apa? 113 nak betul stik lain. 113 sampai nanti saya betul stik lain lah tambah. Kalau habis yang ni kita selesai lah. Kalau tengok macam mana kan, kita nak tambah baru macam mana, insyaAllah. Baik, maka kita sambung perang 1956. Kita bincang bulan lepas tak ada kan? Bulan sebelum tu kita dah bincang tentang perang 1948 tu. Perang yang disebut sejarah dengan perang kemerdekaan Israel tu kan. Yang mana kita tak setuju dengan nama itu. Tapi tak apalah, itu 48. Kemudian berlaku perang seterusnya tahun 56. Perang yang melibatkan kerajaan Mesir. Kita akan baca insya-Allah. Pendek ni tapi cerita dia panjang. Barat naik marah terhadap Mesir. Itu nah. Barat naik marah terhadap Mesir lantaran tindakan satu pihaknya untuk memilik negara terusan Suez dan mencengkam kepentingan Barat. Yang ni maknanya permulaan berlaku perang tahun 56 ini, perang tahun 56 ini juga dikenali dengan perang terusan Suez. Perang Suez. Satu kisah yang menarik, yang mana tuan-tuan, terusan Suez dia dibuka tahun bulan 4 1859, 25 April to be exact, 25 April 1859 dia dibuka. Masa orang yang mencetuskan idea untuk buka tu, dia satu orang pengkaji Perancis, saya tak ingat nama dia, susah sangat. Tapi dialah bahasa terusan Suez ni, dia menghubungkan antara lautan tengah dengan laut Mediterranean, macam mana tak tahu kan. Peringkat awalnya pengkaji Perancis ni lah yang pikaji dulu, adakah ketinggian kedua-dua parah ni sama untuk kita nak buat terusan zaman itu. Sebab zaman sekarang bila ada terusan-terusan baru macam Panama semua tu, dia ada lift, water lift. Walaupun tak sama dia punya level tu, tapi dia still ada water lift. Kalau tengok dalam Discovery Channel, dia tunjuklah bagaimana structure mechanical Panama Canal tu. Tapi terusan Suez ni dia dah lama dah, 1859 dia telah dibuka. Tuan-tuan bayangkan. Dan kalau kita belajar dalam sejarah, zaman tuan-tuan saya tak tahu, tapi zaman saya tingkatan 2, antara faktor-faktor besar imperialisme Barat adalah, salah satunya, saya ingat lagi 3 poin tu. Yang pertama adalah penggunaan telegraf. Yang kedua adalah sistem kapal wap. Yang ketiga adalah terusan Suez. Sebab dia menjimatkan jarak perjalanan. Bayangkan orang-orang Eropah dahulunya kalau nak main jajah belah kita ni, dia kena pusing ke Afrika, turun sampai Tanjung Harapan, naik balik. Tetapi dengan adanya terusan Suez, dia dapat menjimatkan perjalanan yang cukup banyak. Potong kot tu ya kan, terusan Suez ni. Dan tuan-tuan bayangkan, jauhnya terusan Suez itu 163 kilo. Tak apalah, 163 tak jauh mana lah, 163 Tasik Gelugok pi mana atas sikit pada Taiping kot, 163 kilo kan.
Saya tak, keping 100 kilo dah tak? Lebih kurang, atas sikit lah kita. Tapi 163 kilo kira okey lah. Nak banding dengan nak pusing kau Afrika naik balik tu kan. Dan dia punya lebak dia tak jauh kan. Lebak dia 300 meter je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Discovery Channel, dia sebut kesebukan terusan Suez ni. Dia bukan semua kapal boleh masuk serentak, dia ada trafik dia. Sebab yalah, kapal walaupun kata dia besar tu, tetapi dia kena makan space. Sebab dia punya ombak dan sebagainya kan. Kalau dia besar sekali, dia akan menyebabkan kapal yang lain jatuh dan sebagainya. So 300 meter bukan satu satu kelebaran yang besar untuk sesebuah terusan yang berlevel dunia. Tapi itu yang berlaku lah. Dan sekarang di kawasan kita Asia Tenggara ada isu, ada cadangan untuk buat terusan segeting kera tu kan, yang potong dekat Siam tu. Kalau jadi sungguh buat tuan-tuan, yang mostly affected, yang paling terjejas teruk apa? Singapura. Singapura habis teruk. Orang kata Malaysia tak sangat saya rasa. Sebab Malaysia dia ada kelebihan kot lain. Kelebihan dia Pantai Timur. Kelantan, Terengganu akan jadi untung. Mereka pula akan jadi sebuah Johor kalau potong kot tu. Dan yang baik dia tempat-tempat selatan Thailand pun akan maju lah. Tu kalau baik. Kalau buruk dia, takut geng-geng Buddha Siam ni pula mai bantai pula orang Islam di selatan Thailand lah, nak ambil tempat tu kan. Sebab tu kita peringkat awal tu fikir tentang ECRL dan sebagainya. Kalau jadi yang tu, tapi saya fikir tak jadi kot. Tak tahulah kan. Kalau jadi saya rasa perang bah. Pasal Singapura dia bergantung dengan yang tu sungguh-sungguh. Dia punya pelabuhannya tu kan. Kalau kita jadi Singapura pula, dia ni proksi besar juga. Dia bukanlah kita kata rakyat dia, maksud saya kerajaan dia kan. Tapi yalah jimat. Tapi taklah sejimat Suez ni. Suez lagi jimat lah, dia pusing sampai ke bawah Tanjung Harapan tu kan. Maka baik. Maka diuruskanlah terusan tu. Diuruskan. Maka masa tu tuan-tuan, dekat Arab ni dia berlaku dekat wilayah Arab ni masa ni dia berlaku banyak benda. Beberapa polemik, beberapa orang kata benda selepas pada peristiwa Israel masuk ke Palestin. Kemudian kita dapat tengok bagaimana watak negara-negara Arab. Saya nak mulakan kat situ. Kemudian antara hero yang diangkat masa ni antaranya Jamal Abdul Nasser lah. Masa ni Mesir punya. Dan Mesir dilihat sebagai the leading nation, negara Islam Arab yang dia tak diangkat tapi kelihatan macam ketua. Okey. So ini kesinambungan cerita sebelum ni nah. Maka tuan-tuan, tahun 54 Jamal Abdul Nasser ada hubungan yang baik dengan British. Tahun 54. Perang ni tahun berapa? 56. Tapi lama kelamaan nampak Jamal Abdul Nasser ni dia macam kuih lama, kuih jauh daripada British. Itu cerita dia. Dan tahun 54 Jamal Abdul Nasser dia mencetuskan satu pemikiran. Dia karang satu buku, nama dia bahasa Melayu dia Revolusi Falsafah. Falsafah revolusi. Bahasa Melayu saya tak tahu, tak ada terjemahan ataupun tidak. Okey. Tapi bahasa Inggeris dia Philosophy of Revolution. Itu Jamal Abdul Nasser punya karangan. Dia mencetuskan idea lingkaran Arab. Tuan-tuan bisa tengok tak orang duk share di internet Israel Raya yang gambar mereka buat ular lingkaran keliling negara Timur Tengah kan. Idea itu ada versi Islamnya. Versi Jamal Abdul Nasser. Gagasan lingkaran Arab disebut. Dalam buku dia Revolusi Falsafah ni. Idea ni dicetuskan tahun 54. Tetapi bulan 9 tak silap saya, selepas tu hubungan dia dengan British jadi retak. Lepas pada tu. Pasal dia nampak Jamal Abdul Nasser ni one day boleh makan dia. Sebab ingat tak tuan-tuan, kita cerita tahun 48 bila berlaku perang pertama tu, geng-geng orang awam yang pergi lawan dengan Israel kan. Kerajaan tak pi. Kemudian British yang suruh kerajaan-kerajaan Islam ni pi sebab boleh kontrol. Akhirnya berlaku gencatan senjata kan. So peringkat awal ni depa ni nampak macam dicatat oleh British. Tapi lama kelamaan pok-pok Jamal Abdul Nasser khususnya ni dia nampak makin jauh, makin berjarak. Tu point dia. Dan tuan-tuan,
Masa ni dekat Arab ni dah ada lah apa nama ni Said apa nama ni Nuri Said di Iraq, kemudian Saud di Saudi, Jamal Abdul Nasser, kemudian 3-4 tokoh yang lain yang semua ini mendapat roba orang kata daripada apa yang dibuat oleh British dalam Sykes-Picot Agreement tahun 1916 tu. Sepatutnya mereka ni kira depa ni sepatutnya pro barat lah. Sepatutnya, dan Jamal Abdul Nasser pun begitu peringkat awal. Tapi cerita dia bermula tahun 54 dan ke atas, Jamal Abdul Nasser ni nampak kuih pelik. Saya nak mula dengan yang tu. Dah mula dah pun cerita lagi. Maka tuan-tuan, British mula nampak ada something tak kena. Tapi Jamal Abdul Nasser ni zaman tu, saya rasa tuan-tuan yang dah lahir zaman tu, tuan-tuan kalau ikuti perkembangan dahsyat, dia dijulang sebagai hero dunia. Satu orang penulis apa nama majalah Al-Azhar, satu majalah buletin keluaran Al-Azhar pernah mengangkat Jamal Abdul Nasser sebagai apa Imam Mahdi. Saya lupa nama dia. Tak ada dalam buku ni, tapi ada dalam buku Dr. Fathullah Jamil, Sejarah Asia Barat Moden. Masa tu Al-Azhar dicator, tahun 61. Al-Azhar dicator betul-betul dengan Jamal Abdul Nasser. Kita akan pergi yang tu, tuan-tuan jangan takut. Saya nak cerita ini dulu, ikut dia punya timeline. Maka tuan-tuan, masa ni Jamal Abdul Nasser dia ada projek, dia nak buat empangan Aswan. Aswan tu tuan tahulah, tempat yang ada patung-patung besar cantik. Aswan ni sangat lawa, dan dia nak buat empangan. Pulau Pinang pun kena buat dah ni. Masalah ayak Allahu Akbar. Tak tahu tuan-tuan, ayak pun gaduh. Tahu Pulau Pinang kena buat dah, tak tahu ke mana. Tapi Jamal Abdul Nasser nak buat empangan. Masa ni hubungan Jamal Abdul Nasser nampak makin lama makin nak baik dengan siapa? Dengan Rusia, Soviet. Ini yang buat British rasa macam, hai kawan ni, aku duk bagi dana, aku yang angkat hampa selama ni, tiba-tiba hang nak berpihak kepada Soviet. Masa inilah mereka buat satu pakatan. Masa ni orang yang betul-betul British harap peringkat awalnya Jamal Abdul Nasser. Tapi bila Jamal Abdul Nasser ni nampak ada hubungan dengan Rusia dan China, dan masa tu ada negara Yugoslavia, kalau tuan-tuan ingat zaman 50-an tu presiden dia nama Tato. Nama panjang depan, saya ingat belakang Tato. Kemudian China, Yugoslavia, Czechoslovakia kan? Itu antara negara-negara komunis lah. Jamal Abdul Nasser dia membina hubungan dengan mereka ni. Czechoslovakia kan? Tu dia. Yang tu lah yang tu. Dan dia banyak edit kat bawah tu. Saya duk baca pun tak erti je. Di Yugoslavia, another country lain pula kan? Republik Czech sekarang adalah Yugoslavia. Jadi itulah. Tapi negara-negara ni kan memang dia berpengaruh Soviet kan? Baik. Jamal Abdul Nasser membina hubungan dengan negara-negara ni. Malangnya, bila British nampak, British sudah perintah Nuri Said, masa ni jadi dia presiden, bukan presiden, dia pemerintah, saya tak pasti presiden ke Perdana Menteri Iraq masa ni, Nuri Said. Okay. Dia pakat buat Baghdad Pact, Pakatan Baghdad. Okay. Pakatan Baghdad bulan 1 tahun 55. Tuan-tuan nampak kesan tahun 54 nampak dia kuat jauh, dia mula membina hubungan dengan negara-negara ni. Tahun 55 British arahkan proksi-proksi ataupun orang-orang Arab Islam yang mengutip keuntungan daripada revolusi tahun 16 ataupun perjanjian sempadan tahun 16 tu. Mana senang abang, orang yang dapat untung daripada British, menteri-menteri ni. Okay. British arahkan buat sesuatu untuk sekat Jamal Abdul Nasser ni. Tapi dia tak kata sekat Jamal, dia kata sekat pengaruh komunis. Maka tuan-tuan, mereka buat Baghdad Pact ataupun Pakatan Baghdad yang melibatkan negara Iraq, Turki, Saudi, nama ni Iran. Iran masa ni kan Shah Reza lagi, tahun 50 lebih. Dan juga Britain. Satu pakatan yang apa jadi pun dekat wilayah mereka ni, Britain ada hak untuk masuk. Dan masa inilah Jamal Abdul Nasser dia hantamlah pakatan Baghdad Pact sini. Dia kata apa tak bersifat nasionalis lah, masih dipengaruhi oleh penjajah lah. Lagilah buat British marah.
Seolah-olah macam Jamal Abdul Nasir sebelum ni kami yang support hang sampai hang naik. Bila hang dah naik, hang nak tikam kami. Tapi masa ni dua orang ni sentiasa fight. Jamal Abdul Nasir dengan Nuri Said ini, Iraq dengan Mesir. Seorang memang pro barat kau-kau. Jamal Abdul Nasir nampak pelan kurang, dia pergi ke arah Soviet. Okay. Dan bila empangan Aswan Jamal Abdul Nasir nak buat, Soviet offer duit untuk bagi. Dan masa ni tuan-tuan, bijaknya Jamal Abdul Nasir masa ni, dia bukan sampai tu CN dia bagus, tapi saya nak cerita awal ni nah. Nanti tahun 60 dia ada problem sikit. British dia terpaksa lah pi offer juga, walaupun masa ni dia tengah geram kat Jamal Abdul Nasir. Dia kata mai kami lah dana dan kami akan bagi surat sokongan untuk buat peminjaman Bank Dunia, jangan takut, boleh dapat. Jamal Abdul Nasir main kedua-duanya. Soviet dia main, Britain dia main. Siapa nak sponsor lagi lebih? Yang akhirnya bila British rasa tercabang, bila Jamal Abdul Nasir kacau Baghdad Pact ini, maka British buat pakatan dengan Bank Dunia untuk blok toreh permohonan loan oleh Jamal Abdul Nasir untuk nak besarkan, untuk nak buat empangan Aswan. Itu cerita tahun 55. Okey, empangan Aswan. Maka Jamal Abdul Nasir jadi marah. Apa dia buat? Walaupun dia ni baru lagi, tapi dia berani. Dia stopkan pembelian senjata dengan British. Dia beli senjata-senjata dengan saya kata tadi tu, Czechoslovakia tu dan Soviet, dan juga dia mula memasarkan barang-barang Mesir, khususnya kapal, kepada China. Dia stop dekat barat dah, dia pergi kepada timur, blok timur. Okay. Maka British ataupun blok barat jadi marah. Okay. Blok barat jadi marah. Dia menekan dia. Okey, yang tekan ku tak apa. Tahun 56 dia buat satu dasar pemilik negaraan terusan Suez. Noh, yang tu betul-betul tamparan yang hebat kepada British. Sebab sebelum ni terusan Suez ni dia macam duduk dalam Mesir, tapi bukan Mesir punya. Dia macam, kalau saya salah lah, silap. Kalau saya silap lah, betul-betulkan lah. Tapi saya rasa dia lebih kurang macam bukan isu, macam sejarah Saim Dabi tu, yang apa nama, serangan subuh tu, yang Tun Dr. Mahathir dengan Menteri Besar Selangor lama, Khalid tu kan, Menteri Besar Selangor lama, Khalid Ibrahim kan, ada down rate tu, yang dia serangan waktu subuh pasaran saham nak dapat balik Saim Dabi dapat kat Malaysia tu. Dia lagu tu lah. Tapi bukan dia bermain dengan saham, bermaksud terusan Suez tu duduk dalam Mesir, tapi British pegang dengan Perancis. Jamal Abdul Nasir usahakan sampai tahap nak mai kat kami balik. Tu cerita dia. Dan fight sampai dapat lah. British jadi marah. Okey, maka British mengumpulkan proksi-proksi dia untuk perang. So masa ni tuan-tuan, kita sambung lah. Lupa nak sambung ni. Okey. Ini adalah dakwaan mereka pada ketika itu. Oleh itu Britain, Perancis dan Israel menyerang Mesir, menawan Sinai. Okey, terusan Suez dan bandar-bandar di sepanjang terusan tersebut. Tetapi kepentingan barat saling berlawanan sesama mereka, khususnya kepentingan Amerika dan seterusnya kepentingan Rusia. Cerita dia, perang Suez ini menyebabkan barat berpecah. Amerika tak setuju. Tak tahulah diperpakat ke ataupun kita baca harta-harta, Amerika tak setuju dengan serangan kepada Mesir dalam terusan Suez ni, dalam perang Suez ni. For the first time lah, Amerika ambil jalan untuk tak mau sokong British. Dan Amerika tak serang. Bahkan nanti bila selesai perang, Amerika tawarkan khidmat untuk bantu Mesir kutip balik semua sampah-sampah, bangkai-bangkai kapal semua ni, clearkan balik terusan Suez. Pasal Amerika ada kepentingan ekonomi yang sangat besar dekat terusan Suez. Sebab tu Amerika tak bagi. Tapi Britain rasa tercabar. Okay, so masa tu dia ada adik nombor 3 dari Israel. Okay, dan dia ada Perancis. Kenapa Perancis terlibat? Perancis terlibat sebab masa ini pengaruh Jamal Abdul Nasir begitu kuat dekat Algeria. Algeria tuan-tuan tahu Perancis pengaruh dia. Jadi rakyat Algeria menjulang poster-poster Jamal Abdul Nasir. Maka Perancis kata kita kena hapuskan dia ni. Sebab dengan adanya dia ni kita pun jam. Itu cerita dia.
Okey, maka berlaku pakatan Perancis, Britain, Israel menempur Suez. Okey, tempur Suez dengan harapan Jamal Abdul Nasser akan dibenci oleh rakyat dia sendiri sebab tak ada nak survive, tak ada nak bina kehidupan baru di Mesir, kena serang pula sebab kelancangan kita punya presiden, sebab keberanian presiden kita. British sangka rakyat Mesir akan buat dekat Jamal Abdul Nasser macam tu. Rupanya dia silap. Makin teruk mereka kena, makin sayang mereka kepada Jamal Abdul Nasser. Itu cerita dia. Bahkan pengaruh Jamal Abdul Nasser masa ni bukan sahaja di Mesir, tetapi melebar ke Syria. Syria yang paling besar. Sampai Jamal Abdul Nasser menubuhkan RAB. Tu saya lupa. Arab Bersatu. Republik Arab Bersatu. Yes, Republik Arab Bersatu. Tuan ingat tahun 58. Republik Arab Bersatu ni gabungan antara Syria dengan Mesir. Perikatan nasional lah ni, perikatan nasional juga ni. Penggabung, tapi ni perikatan international lah. Sebab antara Syria dengan Mesir. Nak cerita dia, tahun 58 buat kan. Tahun 61 pecah. 3 tahun. Harap-harap ini pun tahan lah lebih 3 tahun kot. Kan? Tuan-tuan, okay, dia menubuhkan yang tu. Okay, maka tuan-tuan, okay, saya sambung ni dulu lah. Dia cerita ni, dalam kepala duk ada, dalam ni pun duk ada, nak pergi yang mana satu ni. Yang tu lah. Okay, saya sambung dulu lah. Okay. Okay. Dengan itu, Rusia membuat tuntutan dan mengancam supaya mengundurkan angkatan tentera ketiga buah negara dari Mesir. Amerika juga membuat tuntutan yang sama. Maka tentera asing tersebut berundur dari Israel, gagal merealisasikan objektifnya kecuali sedikit sahaja. Okey, tak apa. Saya nak cerita ni, perang Suez itu kemenangan dikatakan milik Britain dan Israel, tetapi kemenangan moralnya milik Islam. Sebab akhirnya terusan Suez tu berjaya dapat dekat Mesir. Tu objektif utama dia. Dapat kat Mesir sampai hari ni lah. Kan? Walaupun kemusnahan yang besar, ramai rakyat Mesir yang mati, beberapa tempat di kawasan Sinai itu jatuh ke tangan Israel. Betul, kita tak nafikan. Tetapi secara moralnya dan secara mutlaknya, secara main point dia, terusan Suez itu at the end dapat kat Mesir. Itu kunci kemenangan tu. Baik. Maka masa ni yang menghitung untung siapa? Amerika Syarikat. Mulalah Jamal Abdul Nasser membina hubungan dengan Amerika. Sebab Amerika bantu dia banyak masa terusan Suez punya perang tahun 56. Tuan-tuan baca buku Sejarah Asia Barat Moden Dr. Fadullah Jamil. Sampai sekarang apa ada buku tu kot. Saya beli di pasar Charles Store. Buku second hand lama-lama tu kan. Sekarang saya tak ada buku jenis lagu tu. Dia lebih kepada buku-buku bersifat komersial. Tapi factual macam tu, kalau tuan nak cari buku yang factual macam tu, pasar Charles Store dekat atas tau. Buku-buku second. Di situ memang buku-buku rare banyak. Ya, ada satu buku saya beli, Sejarah Sihir Dunia. Tapi merepek lah dia masuk. So kalau dia cuba linkkan antara zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah ni, ada yang lompang di tengah-tengah tu, dia masukkan apa yang kelompangan tu. Tapi penulis ni penulis Kristian. Dia masukkan dengan rujukan lain jugalah, kita kena tapih lah. Jonathan Black nama penulis dia. Menarik juga, tapi kita kena tapih lah. Dia cerita macam mana asal usul penyembahan dewa tu berlaku, Isis, Osiris, Semiramis semua tu. Menarik, tapi kita kena tapih. Tapi point saya, kedai tu buku dia rare. Yang tu lah. Kita pergi kena Hamidiah dulu Ustaz, berani lajak pergi naik atas tu makan, beli buku. Lega balik yang rumah kan. Hamidiah sedap orang berani tuan tu. Hujan ni serta Hamidiah pada. Sambung. Selah ni dia tengah revolusi pula revolusi nasi kenak. Merata orang buka debak rider nasi kenak. Saya baru tahu pasal sepupu saya duduk Kuala Lumpur balik mai. Dia kata kami tiap-tiap minggu makan nasi kenak kampung Melayu. Saya kata makan macam mana? Makan main panas-panas. Hari-hari dia rider hantar BKL. Dia lah. Revolusi. Maknanya kira orang KL pun dulu dia tahu Subaidah, Kayu macam tu ya. Allah dia dah tahu lah. Saya nak kampung Melayu ke, Ali Amer ke, Sulaiman ke, apa lagi, Ramzan. Semua dia tahu habis lah. Hak rare-rare ni. Kita pun tak tahu. Kan? Kita baru kenal Tajudin sikit-sikit lah. Dia dah pergi lagi jauh lah.
Immigration, nasi kanak immigration kan. Nasi kanak contoh malam ni, hujung-hujung ni. Apa? Tuan-tuan, maka kemah. Tetapi ini yang kata Amerika Syarikat. Ini yang kata Amerika Syarikat, bila mana Amerika rasa dia dah dapat cengkam Mesir, walaupun bukan jajah, tapi dapat boleh letakkan syarikat-syarikat mereka masuk apa semua ni, mereka mula buat satu dasar disebut sebagai dasar doktrin Eisenhower. Bulan 1 tahun 57. Eisenhower ni nama presiden dia masa tu, tak silap saya. Okay. Eisenhower kan. Doktrin Eisenhower. Tahun 57 Amerika buat, iaitu dasar doktrin yang mana mereka offer dekat seluruh negara Arab termasuk Mesir kepada kerajaan ataupun NGO ataupun orang perseorangan. Siapa-siapa yang boleh sekat pengaruh komunis dekat wilayah bisnes dia di Mesir, dia akan bagi habuan. Tuan-tuan boleh cari maklumat. Tuan-tuan type doktrin Eisenhower. Bagaimana Amerika offer? Maknanya secara tak langsung dia mencabar Jamal Abdul Nasir. Serta dia secara tak langsung, sebab Jamal Abdul Nasir masa ni hubungannya sangat erat dengan Soviet dan negara-negara komunis ni. Kan? Amerika menyusup pelan-pelan dan dia offer tanpa dia heran dekat tuan rumah. Dia kata siapa-siapa yang boleh sekat pengaruh ni di sudut apa pun, mai present dekat depa, maka depa akan bagi dana. Either military ataupun dengan cara yang lembut, dengan cara ilmiah ke doktrin dan sebagainya, silakan. Eisenhower punya projek tahun 57. Masa tu Malaysia baru nak merdeka kan. Tengok macam mana Amerika. Peringkat awal tahun 56 masa perang Suez ni dia masuk sebagai penyokong Mesir. Tetapi kemudian lepas tu daripada dalam dia telah membina pengaruh dari dalam itu, maka dia nak bunuh daripada dalam. Sebab tu saya fikirlah, ini tak ada dalam buku, tapi saja saya fikir British dengan Amerika bukan bergaduh kot tahun 56 tu. Mungkin dia pakat kot. Aku serang, hang kena sokong dia. Saya fikir lah, mungkin saya salah. Mungkin British duduk sembang malam-malam Amerika, katalah saya fikir cara bodoh ni. British kata lah ni biar kami lawan Mesir. Amerika adik, hang jangan lawan dengan dia. Sagi dua-dua belah ni Ori, hang pergi geng dengan dia Asad. Jadi apa-apa kalau kami kalah, hang duk geng belah dia, hang boleh patahkan dia nanti. Saya rasa macam tu. Sebab strategi mereka ni daripada dulu gitu. Sampai hari ni pun saya rasa dia akan sentiasa letakkan proksi dia pergi geng belah sana, mesti. Cuma tunggu masa ya, dia akan bangkit. Ya. Dan politik pun begitulah. Dunia ke Malaysia ke lagu tu, dia sentiasa ada macam tu. Dia ada orang kata apa, kaki standby belah sana. Ya. Jadi apa-apa senang. Dan ini yang berlaku. Buku tak sebut, tapi saya rasa begitulah. Sebab 56 tu orang Suez tuan-tuan. Tahun 57 tu yang mereka buat doktrin Eisenhower untuk cabak Jamal Abdul Nasir. Saya rasa ini bukan satu kebetulan. Kan? Ini bukan kebetulan. Mungkin British dengan Amerika dah pakat. Okey? Baik. Tuan-tuan. Maka Jamal Abdul Nasir masa inilah dia rasa macam okey, Amerika dah nampak belang dia. Dia mula membina pengaruh, dia membentuk Republik Arab Bersatu tu tahun 58 dengan Syria. Masalah dia masa ni, yang jadi masalah kat sini, masa Jamal Abdul Nasir buat Republik Arab Bersatu ni dengan Syria, parti pemerintah masa tu Parti Baas, Parti Sosialis. Okey. Kalau tuan-tuan ingat masa tu, tokoh yang paling glamour dalam Parti Baas, pemikir Parti Baas zaman tu orang Kristian. Apa nama dia? Michael Aflaq. Kan? Michael Aflaq ke Aflaq? Michelle ke Michael? M-I-C-H-E-A-L. Michael lah kan? Dia pemikir Parti Baas. Pasal dia Parti Sosialis. Okay. Michael Aflaq ni, dia menantu kepada Perdana Menteri Israel, Golden Meir. Michael Aflaq ni. Okay. Tapi adalah tokoh-tokoh lain, Hassan Khomeini, orang Islam lah. Dia macam PKR lah. Bukan saya kata tu PKR, tapi nak bagi tahu dalam pemerintahan parti tu dia ada Kristian, ada Islam macam tu dalam Parti Baas ni. Masa ni lah Jamal Abdul Nasir buat ikatan dengan parti ni, membentuk RAB, Republik Arab Bersatu, untuk nak lawan dengan blok pro barat. Blok pro barat. Blok pro barat ini, siapa yang dominan dia, siapa yang lead dia, musuh Jamal Abdul Nasir, iaitu pemerintah Iraq. Nuri Said tu.
Dan juga pemerintah Lubnan. Pemerintah Lubnan ni Kristian tuan-tuan zaman tu kan. Cimelon apa nama dia susah sebut. Cilon macam itulah. Okey. Kemudian Turki. Turki baru lah. Turki baru saya kata geng-geng Atatürk punya kesan-kesan dia ni. Okey. Kemudian apa nama lagi ni, Iran, geng-geng Shah. Saudi, Ibnu Saud masa ni. Okay, Abdul Aziz Saud. Dan di masa ni pun dia ada krisis juga dengan rakyat Saudi. Maka membentuk secara tak langsungnya Arab jadi berpecah. Satu blok pro Timur, satu blok pro Barat. Yang pro Timur ini bermaksud pro kepada China dan sebagainya, ini adalah blok RAB, Republik Arab Bersatu. Dan blok yang pro Barat ini itulah sekutu-sekutu yang mendapat untung daripada British. Okey, termasuk Jordan dan sebagainya. Okey, baik. Setakat tu tuan clear no? Tuan tengok macam mana dia pemasuk bagi Arab berpecah. Okey. Maka tuan-tuan, bila berlaku macam tu, kebangkitan semangat rakyat terhadap Jamal Abdul Nasir memuncak. Di mana-mana pun di wilayah dan penjuru Arab, orang bercakap tentang Jamal Abdul Nasir. Dan saya rasa sikap ini ataupun fenomena ini dia tak berhenti lagi sampai hari ini. Pernah satu ketika tuan-tuan, di mana-mana pun di corok negara Islam dunia, mereka pernah menggantungkan gambar Khomeini. Tuan-tuan ingat tak tahun 79? Meskipun orang yang gantung tu dia bukan Syiah, tapi dia anggap masa tu macam inilah wira kita. Kan? Masa tu sensitivity terhadap Syiah sunnah ni tak apa nak ada lagi. Okey, maaf sebutlah zaman tu tak apa nak ada lagi. Hatta parti Islam pun masa tu antara yang menyokong revolusi tu. Okey, Arkam antara yang awal lawan. Saya bukan Arkam, tapi saya nak bagi tahu realiti dia masa tu. Di YouTube ada yang apa nama ni, geng-geng Arkam buat apa roadshow satu tempat di satu tempat pi nak cerita keburukan Syiah zaman tu. Okey, dan masa tu geng-geng politik ni mengatakan tak cerdik ya Arkam ni. Okay, masa ni kita nak dapat untung daripada orang sokong Islam, pasal apa ambil promosi benda ni pula. Masa tu jadi polemik masa tu. Tahun 79. Okay, saya tak banyak tapi saya baca lah sejarah tu. Tapi video tu sampai sekarang dia YouTube ada. Arkam buat roadshow. Saya bukan Arkam lah, saya tak sokong Arkam, tapi saya nak bagi tahu sejarahnya begitu. Okay, dia buat roadshow pergi cerita keburukan Syiah zaman revolusi Arab, revolusi Mesir, revolusi Iran. Zaman tu yang berlaku polemik, orang kata tak cerdik hangpa ni. Orang tengah suka ke agama, hampir cerita buruk Syiah macam tu. Tapi kesannya nampak hari ni. Baik. Pasal saya pergi sampai situ. Okey. So orang menggantung poster Khomeini. Dan pernah tuan-tuan, zaman tu saya tak dan. Saya ingat masa tu Dr. Mazli ajak kami di UAE tu, dia kata zaman tu buka loka ni gambar Khomeini saja. Di kepak motor tu kan kita ada gantung, anak muda suka buh poster gambar UAI. Gambar Allahyarham Tok Guru kan jadi dekat poster dekat motor tu. Zaman tu Khomeini lah. Budak muda ni. Maaf sebut lah. Zaman-zaman apa Abang Mat Sabu duk ATM zaman tu, zaman depa. Okey, saya ingat masa tu dia sebut dengan nama-nama tokoh macam tak boleh sebut nama orang tu. Tapi dalam kelas kami belajar kita tokoh-tokoh macam zaman-zaman Mak Sabu, Sabri Cik apa ni zaman tu. Okey, meskipun depa Syiah tak Syiah tu saya tak tahu. Okey, saya tak pergi selidik, tapi kecintaan kepada Khomeini tu ada. Baik. Kemudian ini zaman saya pula. Zaman saya ingat zaman saya sekolah rendah, gambar Osama bin Laden. Oh, gambar Osama bin Laden zaman tu. Siapa yang bayar-bayar saya sekolah rendah? Saya impun duit, pergi beli baju di pasar malam, baju gambar Osama. Saya ingat lagi RM12. Saya bayar RM10, saya tak ada duit bang, ni impun duit sekolah. Dia bagi kat saya RM10. Lepas tu mak saya main, dia kenal mak saya, dia abangkan mak saya, kak anak kak beli baju RM10, baju RM12. Mak saya bertambah RM2, balik marah saya. Hang buat malu aku. Cerita saya ingat hari ni dia jam 4 masa tu. Ya. Masa rumah saya dekat pasar malam. Orang-orang pasar malam kenal lah, dia baru semayang rumah kami. Okey, baik. Gambar Osama. Kan gambar Osama bin Laden. Kemudian zaman saya dah besar dah. Zaman adik-adik kita belajar universiti, zaman saya dah dewasa dah. Gambar Morsi. Kan sentiasa orang Islam macam tu. Saya ingat ini bukan kata penyakit. Ini fenomena orang Islam yang kehilangan wira. Kita tak ada wira tuan-tuan. Minta maaf sebut. Kita tak ada wira. We are waiting for our hero. Sebab tu siapa saja yang naik, kita akan yes, he is the one. He is the one.
tanpa kita sempat selidik siapa dia. Pernah satu ketika, kalau tuan-tuan mengkaji politik antarabangsa ni, pernah satu ketika kita mengangkat Hasan Nasrullah. Angkat kau-kau dia. Okey. Tanpa kita selidik siapa dia. Bukan saya kata dia jahat, dia betul tak. Saya nak beritahu, siapa saja yang membina nama, cepat kita angkat dia. Dan dunia pernah mengangkat Tun Dr. Mahathir satu ketika menjadi hero dunia. Saya tuan-tuan faham cara saya nah. Bila saya kata macam ni, saya tak mau kata dia ni jahat, dia ni baik. Cuma saya nak kata realiti orang Islam macam tu. Saya boleh katakan sebab kita tak ada hero yang kita boleh berpaut pada mereka. Sebab tu siapa saja yang naik, kita akan yes. Okey. Erdogan sekarang. Okey. Dan begitulah nanti pun sampai terangkatnya yang the real one, which is Mahdi lah. Kan? Baik. Okey, yang tu cerita dia. Yang baik-baik lah, tapi yang tak baik ni, yang kita tertipu dengan mereka, yang akhirnya kita nak cerita pasal 3-4 tokoh macam Jamal Abdul Nasir, Atatürk. Atatürk saya lupa sebut. Atatürk pun di peringkat awal dijulang. Akhirnya apa dia buat? Macam tu. Jamal Abdul Nasir antara juga yang di peringkat awal dijulang, yang akhirnya dia antara yang merosakkan Al-Azhar. Tahun 61 penyukatan semula silibus Al-Azhar. Tahun 61 juga piagam baru Mesir yang mana penghapusan mahkamah syariah berlaku. Bukan 61, tahun 58. Saya minat politik Mesir ni. Okay. Hapus terus mahkamah syariah. Okay. Jamal Abdul Nasir juga. The same person yang lawan dengan Israel, lelaki yang sama juga yang menghapuskan mahkamah syariah dan mengubah struktur silibus Universiti Al-Azhar. Sebab tu jihad telah tak dibicarakan lagi. Jihad tak dibincang lagi. Subjek jihad, kita pernah sebut yang ni dulu kan. Subjek jihad tak ada dah. Akidah mungkin tak buang, tetapi bila dia buang izzah jihad itu, maka akidah kuat ke, fiqh kuat ke, tapi semangat perjuangan tu tak ada. Pembuat-buat takat tu ya, tak habis. Dia jadi macam tu. Itu yang diperbuat. Okey. Itu saya kata penting kita belajar kitab ni. Sebab dia memberi kita peringatan. Penyakit yang sedang kita alami sekarang ni dulu dah berlaku dah. Baik, tadi okey, kat mana ni saya nak landing kat tuan mana balik ni. 58 kan noh. 57 Eisenhower, Malaysia Merdeka. Okey, kemudian 58. Okey, tahun 58 ini berlaku yang saya kata tadi, seluruh pelosok Arab mula bercakap tentang Jamal Abdul Nasir. Tu saya pergi kat isu tadi kan. Dan masa ni berlaku penggabungan antara Syria dengan Mesir, Republik Arab Bersatu. Peringkat awal nampak kemah. Nampak solid pakatan internasional ni. Nampak solid. Tapi lama kelamaan manusia bila diuji dengan kuasa dan kedudukan, di situ kita dapat kenal siapa dia sebenarnya. Itu jadinya dah. Baik. Bila yang pro barat lah. Tapi sebenarnya masa ni kalaulah kedua-duanya Mesir dan Syria masing-masing jaga akhlak, jaga jangan tamak, saya rasa masa ni depa berjaya dapat tarik tuan-tuan. Sebab apa? Di Lubnan dah berlaku pemberontakan lawan dengan presiden dia yang saya kata Kristian tu, Camille Coumon. Nama dah susah je. Chamille Choumun. Bunyi macam mana? Camille Coumon ya. Lubnan punya pemerintah, dia Kristian. Tapi dia Kristian mazhab Arab tu, mazhab Mesir tu. Mazhab Kristian Mesir. Ada macam tu kan. Kemudian di Iraq juga Nuri Said dijatuhkan. Naik Jenderal Abdul Qasim. Naik. Maknanya yang geng blok pro barat ni, blok Britain ni, dia pun jam masa ni tuan-tuan. Dan masa tu berlaku tak sampai revolusi, tapi kemarahan rakyat Saudi terhadap Abdul Aziz Al-Saud punya geng ni, Malik Al-Saud ni. Sebab terlalu pro barat. Dan masa tu tuan-tuan, rakyat Saudi sangat mendesak agar diturunkan Saud ni. Saud ni keturunan dia Malik Abdul Aziz zaman ni. Abdul Aziz 32. Dia mati masa ni. Tapi yang saya baca Abdul Aziz. Sebab agar dia diturunkan, dia ke? Sebab yang pastinya mereka nak minta agar rakyat minta agar masa ni adik mereka
Siapa? Yang paling kita sayang? Faisal. Faisal naik. Kan? Sebab masa ni orang nampak putera ni, nama putera tapi dia bukan anak, dia adik. King Faisal naik. Sebab rakyat duk minta pasal King Faisal lah. Warang dan dia banyak pro kepada gerakan Islam, bukan gerakan Islam, RAB lah. Republik Arab Bersatu ni. Orang nampak King Faisal lagi. Masa ni Aziz Al-Saud ada masalah. Ada masalah dia. Kalau bukan Abdul Aziz Al-Saud, seorang lagi. Saya pasal dalam buku Dr. Fathul Jamil tu dia sebut Malik As-Saud. Saya dulu lupa dah senarai nama Raja Saud ni. Dulu apa lupa dah. Okay? Tapi yang tu lah sebelum King Faisal. Baik. Depa dah jam dah. Patutnya masa ni kita dah kuat dah tuan-tuan. Pemangkang dah. Musuh dah bergaduh. Kita dah patut bina ukhuwah kuat. Tapi kita sesama kita berebut nak jadi esko. Itu. Betul. Macam kena-mengena. Tapi betul. Sebab masa ni retak dah di Syria dan Mesir. Sebab apa? Rakyat Mesir mula rasa macam, kenapa banyak dasar sosialis masuk ke Mesir ni? Adakah kerana pengaruh parti Baas di Syria? Pengaruh Michael Aflaq, iaitu orang kenal parti sosialis Syria. Adakah Jamal Abdul Nasser ambil idea sosialis masuk di Mesir? Tetapi ironi dia, orang Syria pula mengatakan, para ulama Syria mengatakan yang jadi sosialis di Syria ni kerana dasar Abdul Nasser yang sosialis di Mesir yang diimport masuk ke Syria. Sebab saya kata tadi tahun 58 dia dah batalkan mahkamah syariah di Mesir. Jadi ulama di Damsyik khususnya umumnya di Syria merasakan pengaruh Nasirism ni lagi bahaya pada Kemalism. Sebab dia masuk secara halus. Sebab di Mesir dia telah hapuskan mahkamah syariah, dia telah tukar silibus Universiti Al-Azhar. So kemungkinan the same things dia akan impose dekat Syria. Ulama Syria dah warning benda tu. Dah jadi tegang dah. Dan seterusnya yang menyebabkan lagi tegang, bila mana pemerintah Syria yang menjadi, yang kata apa, sebab apa? Jamal Abdul Nasser dia minta bila berlaku penyatuan itu, ibu negara Kairah lah, tentu dia kata Kairo. Tapi parti Baas minta agar jangan jadi penyatuan macam tu. Kami nak penyatuan macam United Kingdom, iaitu hang-hang, kami-kami, tapi kita still bersatu. Syria nak macam tu. Tuan-tuan faham tak situasi dia macam mana? Kami tak mau Mesir dengan Syria bergabung, tapi kuasa dia Mesir. Macam maaf sebut macam apa, Soekarno kan Soeharto zaman tu nak buat Indonesia Raya tu kan, pusat dia di Indonesia tapi dia ambil tanah Melayu semua macam tu. Soekarno okey, Tengku Abdul Rahman pula nak buat macam tu tapi nak ambil macam tu. Depa tak mahu lagu tu, depa nak macam United Kingdom. Tak apalah, kita bergaduh, kita unite tapi masing-masing punya ni lah. Jadi dah ditegang macam tu. Tapi masa ni tuan-tuan, memang dunia melihat Syria dengan Mesir lah ketua. Dan Jamal Abdul Nasser dia ada autonomi untuk hantar pegawai-pegawai dia pergi merintah, pergi jadi ketua-ketua untuk tunjuk ajak orang Syria ni. Okey. Dan isu dia masa ni berlaku pergaduhan bila mana orang-orang Mesir turun ke Syria untuk jadi bos. Memang macam tu, turun pergi jadi bos-bos lah di Syria ni. Tetapi dengan lagak yang sombong. Macam tu. Dengan gaya yang sombong dan rasuah mula berleluasa. Dan masa tu krisis kemarau Syria 3 tahun. 58, 59, 60. Dan sentimen biasa, orang Syria mengatakan ini kemurkaan Tuhan lah. Biasalah saya katakan itu kan, sentimen ni sentiasa berlaku. Okay, bila kita kata itu kemah parti musuh kena ribut, kita kata ni bala Allah Ta'ala. Kalau satu hari nanti kemah kita pula kena ribut, kita nak kata apa? Sebab tu kita jangan main sentimen macam tu. Saya tak suka sentimen macam tu sebab kesan dia. Walaupun kita percaya benda tu, tapi kita jangan jadikan itu hujah. Sebab anytime dia akan jadi backfire kat kita. Kan? Kita buka temikai, jumpa kalimah Allah, kita kata ini bukti Islam betul. Jangan. Kita boleh simpan dalam hati, tapi kita jangan jadikan hujah. Sebab kalau satu hari nanti orang buka temikai ada salib, takkan nak kata Kristian betul kan? Covid mai dekat China, kita kata tengok ini bala pasal mereka bunuh orang Islam. Jangan.
Sekarang Covid dah main negara Islam. Jadi guna pula. Sebab tu ada benda kita boleh pakai sentimen, ada benda kita kena pakai ilmiah. Kan? Boleh pakai sentimen tapi dalam hati. Bukan untuk jadikan sandaran hujah. Okey? Sebab orang suka memisahkan akademik dengan agama, sedangkan akademik duduk dalam agama jugalah kan. Baik. Tuan-tuan, maka bila berlaku macam tu pergaduhan mereka, lepas Allah tak baru satu perenggan ni. No? Bila berlaku macam tu tuan-tuan, maka tahun 61 tahun 61 saya sebut tadi, bulan 9 September tahun 61, maka berpecahlah RAB ni berpecah. Habislah perikatan mereka ni. Sayang tu saya kata sayang. Sebab apa? Sebab sepatutnya kita dah bina kekuatan. Blok yang pro barat dah lemah. Di masa ni kita nampak revolusi naik. Di Iran, masa tu mereka telah menggulingkan yang saya kata tadi tu Nuri Said yang terlalu pro barat. Kemudian di Jordan juga King Abdullah macam tu kan pun jadi masalah juga. Rakyat semua rakyat nak pemerintah mereka itu macam Jamal Abdel Nasser. Itu cerita dia. Seolah-olah macam hari ni dunia Islam kita suka dekat Erdogan, kita nak Muhyiddin Yassin sekarang macam Erdogan. Macam tu. Indonesia pun nak dia punya presiden macam Erdogan. Semua nak macam tu. Macam itulah yang berlaku dulu. Sebab tu pemerintah Islam masa tu tak senang dengan Jamal Abdel Nasser sebab overshadow, membayangi dia. Kan? Tetapi malangnya figure yang mereka harapkan itu akhirnya figure itu telah berpecah. Dan bila berpecah, Jamal Abdel Nasser pula nampak makin berat ke arah sosialis dia. Bila Mahkamah Syariah dihapuskan awal lagi, kemudian saya kata tadi tahun 61 mereka telah masuk ke Al-Azhar. Sebab masa ni Al-Azhar, maaf sebut, dia tenggelam sat. Dalam arus kekalutan ni Al-Azhar dilihat tenggelam sat. Memang orang desak agar kerajaan campur tangan sat dekat Al-Azhar. Betul. Dan Jamal Abdel Nasser campur tangan. Tapi instead of dia campur tangan untuk angkat balik Azhar, rupanya dia main agar Al-Azhar dilihat menjadi lidah kerajaan. Tidak sedikit ulama Azhar yang dihukum oleh Jamal Abdel Nasser. Kalau saya tak silap, Syed Qutb antara yang kena dengan dia. Tidak sedikit ulama Azhar yang kena dengan dia. Sebab tu saya kata orang yang sama yang angkat Islam, orang yang sama yang bunuh ulama. Yang mati pun ramai. Sebab tu saya kata tadi dunia Islam kehilangan wira. Kita tak ada tuan-tuan. Dulu kita ada berganti-ganti kan, Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian kita sampai kepada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kita sampai kepada zaman Aurangzeb. Aurangzeb ni pemerintah kerajaan Islam di India yang mengangkat balik masa tu pengaruh apa tuan-tuan tahu? Al-Akbar, pengaruh dia din ilahi setengah orang kata. Pluralism, campur semua agama. Dan din ilahi di India sampai sekarang masih subur. Boleh kahwin. Orang Islam boleh kahwin dengan orang Hindu, tak ada masalah. Saya rasa sekarang pun dibuat. Kalau saya silap betul kan saya, pelakon-pelakon Bollywood pun macam tu. Mereka Islam, bini mereka tak Islam ada. Itu kesan din ilahi Al-Akbar punya pengaruh. Tapi yang main Aurangzeb inilah yang menghapuskan benda tu. Bukan menghapuskan, mengikis benda tu. Aurangzeb buat satu kitab mazhab Hanafi besar tu kan. Fatwa Alamgiri, kitab fiqh Hanafi untuk lawan dengan din ilahi ni. Kita ada hero, tapi hari ni kita sedang mencari hero kita. Adakah kita memang sedang mencarikan hero yang terakhir, Al-Mahdi, ataupun mungkin Al-Mahdi bukan masanya lagi, mungkin sekarang ni ada beberapa Mahdi yang lain yang perlu kita isi, saya tak tahu. Tapi kita tak ada hero. Mungkin Erdogan kan, tak tahulah. Tapi Erdogan pun ramai yang lawan dengan dia. Saya tak tahulah pasal zaman internet. Dia zaman internet ni. Saya pernah cerita kan, saya pernah kena marah dengan 1, 2, 3 orang pembenci Erdogan. Kata Erdogan ni muhung. Saya tak tahulah. Tak manusia ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tu yang saya dalam TV Hijrah analisis tu. Saya habis program tu ramai kata kat saya, sedak-sedak kata saya. Dia kata ustaz makan gaji lidah kerajaan apa. Wow, boleh duit. Mana ada tuan-tuan?
Kupang pun tak banyak. Biasanya bukan kata mungkin tak banyak, bukan. Saya nak abang kata bukan kerana duit, memang tak banyak pun program tu. Yang dalam analisis TV Hijrah tak banyak pun, bukan kata saya sebut ni untuk minta dak. Saya nak bagi tahu bukan kerana duit. Tapi itu prinsip kita. Okey. Ada benda kita boleh mengkaji penipuan-penipuan ini, ada benda kita merujuk kepada pakar ya. Meskipun saya yakin tuan-tuan dalam hati tuan-tuan, setiap seorang mesti tuan-tuan rasa macam bila benda ni nak berakhir. Itu tuan-tuan. So tuan-tuan rasa macam apa kebaikan nak duduk jarak-jarak macam ni, tapi duduklah kereta rapat. Tuan-tuan, dalam hati saya tuan-tuan rasa macam tu. Saya pun rasa lagu tu. Tapi kita nak suarakan dekat umum, nak bagi tahu jangan. Takut sebab kita tak ada ilmu bidang tu. Doktor ada kepakaran dia, para mufti ada kepakaran mereka kan. Walaupun kita rasa dalam hati kita simpan gitu lah. Kan? Itu isu dia. Tapi sekarang ni zaman apa tuan-tuan tahu tak? Saya nak tutup yang tu lah. Satu perenggan malam ni. Apa nama ni? Zaman pada pendapat saya. Tu zaman lo ni betul tak? Saya ingat zaman sekolah dulu cikgu suka buat soalan. Pada pendapat kamu, lo boleh buat. Semua orang pakat bagi pendapat. Mailah apa pun. Semua pada pendapat aku tak betul. Pada pendapat aku tak. Semua mailah hukum hakam ke, mailah SOP ke, mailah doktor pakar main bincang pun. Main pada pendapat aku. Habis, tuan-tuan. Lah kan, semua pakat jadi ulama. Bila main isu agama, semua pakar agama. Bila main isu politik, semua pakar perlembagaan. Bila main isu-isu kesihatan, semua doktor pakar. Kita jadi macam tu lah ni. Takut tuan-tuan. Takut. No. 8.35 satu perenggan dapat malam ni tuan-tuan. Tak apa. Sebab dia ada link. Kenapa saya cerita juga ni walaupun satu perenggannya, tapi saya biar awet habis sampai tahun 61. Sebab ni kita nak sambung subtopik seterusnya ni, tahun 67 ni. Berkait nah. Kita bagi macam ni nah. Tahun 48, perang 48 dilihat macam seri lah lebih kurang. Islam dah conquer dah, tapi sebab kejahatan senjata akhirnya nampak macam ni. Kita dah conquer, tapi elok-elok nak borgol, tiup wisil. Tu tahun 48. Saya bagi analogi dia. Perang 48, perang kemerdekaan Israel tu. Tahun 56, Islam menang Mesir. Walaupun kemusnahan besar kepada Mesir, beberapa wilayah di Sinai jatuh ke tangan Israel, tetapi poin dia, tulisan Suez dapat kat Mesir. British dengan Perancis terusir dengan terhina. Saya tak sebut tadi. Usahawan British dan Perancis yang menetap di Mesir dihalau keluar. Itu kesan perang Suez. Itu kesan kemenangan moral kepada Islam. So, ringkas dia, perang 56 yang kita bincang malam ni, kita menang. Perang 67, kita kena. Kita akan bincang bulan depan. Sebab tu yang saya cerita panjang malam ni tadi ni, pergolakan politik RAB berpecah, blok yang pro barat itu berpecah, akhirnya jadi kuat balik sebab orang Islam ini berebut kerusi, rasuah, jadi menyombong saya cerita tadi itu kan, menyebabkan kita berpecah, kemudian menghina ulama. Saya cerita tadi itu dia telah menangkap, menyawakan ulama, bukan memonopoli, orang kata apa, dia mengguna tu, eksploitasi ulama dan universiti. Sepatutnya universiti tak boleh dieksploit. Universiti tak boleh dieksploit. Pendapat pensyarah pakar ni tak boleh menjadi lidah kepada pembangkang ataupun kerajaan. Biar secara adil. Walaupun kena kat siapa-siapa nasib lah, tapi kena adil. Tapi masa tu Al-Azhar telah diseret masuk. Kan? Masuk kesan dia ni 67. Bila berlaku pula perang antara kita dengan Israel, tuan-tuan dapat tengok bulan depan berbezanya penyatuan kita tahun 67 dengan tahun 48 dulu. Macam mana beza dia? Ini 67 tuan-tuan. Lepas tu tahun 73 nanti. Bagaimana sekarang punya perang kalau berlaku pula perpecahan kita macam mana? No? Lah tuan-tuan, Penang Kedah pun bergaduh Nabi sebut hari-hari. Maaf sebut lah. Kehayang lah. Hak bergaduh mereka di atas. Kita di komen bergaduh pasal apa? Yang tu yang saya tak faham. Kau ajak orang Penang ni mandi ayam haram. Apa benda ni? Tuan-tuan, saya rasa tak seronok betul ya. No, tak seronok ah. Berapa kali dah orang politik atas bergaduh, rakyat bawah jadi lebih-lebih. Sepadan tu kan. Patut tak payahlah BNP kat depa. Saya tak sokong siapa-siapa BNP lah, tapi biasa kita sokong diri kita kan. Tapi
Mungkin ada undang-undang punya penjelasan. Kalau perlu bayar, bayar. Kalau tak tahu, saya tak tahu. Tapi poin saya adalah yang pergi bergaduh di bawah ni. Ungkit habis. Saya baca di komen. Ni malah sekadar komen. Tapi anak-anak kita ni lah yang membentuk masa depan kita. Masa depan negara, masa depan. Kalau tuan-tuan kaji di komen. Orang Pulau Pinang, orang Kedah komen. Pasal bagilah kat depa, dia molek ayak kita ya, sekat buang. Orang Pulau Pinang belah balik. Orang-orang belah balik dengan ambil kerja kat Pulau Pinang dah. Apa berhenti, apa kerja di belah-belah sik, so kerja di perai. Saya rasa tak seronok ah. Yang tu mungkin benda tu biasa, tapi saya rasa tak seronok. Benda ni kalau biar tuan-tuan, kita Penang Kedah ni adik-beradik. Bukan Penang Kedah semua sekali lah kan. Jangan sampai macam tu. No? Tak tahulah happy lah lagi. No? Bulan depan kita sambung pula, harap-harap tak kena PKP pula. Wallahu ta'ala alam. Bulan depan kita sambung tahun 67. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wahdina fi dayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wala ma'ana wa la matba'una syaqiyyan al-matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.